Nampak bro. Hari ini saya tak tunjuk besar, saya tunjuk kecil je supaya anda tulis, dan saya tidak bercadang untuk share lecture note yang pada hari Ahad itu tidak lecture note. Itu saya punya webinar tidak akan di-share. Yang bakal saya share adalah manual amali. Macam biasa, manual amali saya adalah manual yang paling mahal berbanding dengan orang lain. And then yang kedua, saya punya lecture note tidak akan dikongsi dengan anda. Sebaliknya yang saya akan beri kepada anda semuanya berkenaan dengan jurnal ataupun book to make sure you read. Yang saya ni sudah saya ringkaskan. So untuk expert boleh. Kalau untuk orang yang baru belajar, you should learn more. Okay. Yang ini kita akan belajar berkenaan dengan another plants, iaitu really flowering plant. So topik users, threats, kita akan buat perbincangan dari segi makroalgae, freshwater plant, seaweed and seagrass after cuti semester, after raya. Sebab minggu sebelum raya semuanya kita akan memperkenalkan berkenaan dengan bagaimana rupa bentuk tumbuhan akuatik. Barulah you boleh tahu macam mana hari kegunaan dia. Okay. Apa itu seagrass? Kalau kita tengok di sini, kalau you tengok Ahad, jangan risau. Memang berbeza berbenarnya. Sikit saja yang ada persamaannya. Sebab itu untuk orang ramai, yang ini untuk you all yang hebat. Okay, this is a seagrass. Actually, what is seagrass? So when we look at here, seagrass is a flowering plants and group in a stay or habitat dia in marine environments, and then dia diklasifikasikan within a family of the Monocotyledones. Okay, and then dia boleh ada dua seagrass, namanya rumput laut, namun they can be, dia boleh include freshwater aquatic macrophytes also. Okay, Monocotyledones ni. Then some seagrass can stay in the freshwater environments, not only in the what we call marine environments. So which species in Malaysia can stay in fresh environments? You dengar apa yang saya nak cakap. Then they have a structure similarly with terrestrial plants, with where they have a root system, shoot system, vascular system, and vegetative and reproductive parts. So they are flower fertilized by water-borne pollen. So meaning that the reproduction of the seagrass actually not tidak memerlukan help from the insect or whatever animals, because of they produce or fertilize in the water by the water current itself. So that's why this species, this seagrass, is very specific, or yang dikatakan very unique in the sea. Okay, actually in the world, I want you to find question number 1. Okay, write down all the question number 1. Okay, how many families of seagrasses in the world? Okay, soalan nombor 1, berapakah jumlah family rumput laut di dalam dunia? Soalan nombor 1. Sebab tak ada dalam lecture note saya. So, lepas pada ni, di akhir cerita ataupun bila-bila masa nanti saya akan tanya soalan tu. Tapi simpan berapakah family rumput laut di dalam dunia. Saya tak tanya spesies, saya tanya family. Okay. And then in Malaysia, actually we only have 3 families. So, number 1, we are called Hydrocharitacea, similarly with Blacksa oberti.
Black Uberti juga yang kita tengok buat herbarium hari tu yang besar panjang tu, halus-halus, juga under Hydrocharitacea. So, the second one is Cymodocyaceae and the third one is Rupiaceae. So, when you write family, please remember, wahai anak murid semua, family means that dia ada belakang dia CEAE. Okay? When belakang dia CEAE, itu adalah family. So, how many species of seagrasses under Hydrocharitacea in Malaysia? Based on this figure. Boleh jawab? Based on this figure, how many? 9. 9 dia? Okay. How many? Okay. Now, ada 9. Cymodocyaceae ada 6. So, then lastly is Rupiaceae. Rupia maritima ada 1. So, this is the species of the seagrass in Malaysia and also their families. Okay. Look at the second one. Ini yang you tanya tadi, Husna. Tengok betul-betul this structure. Tak ada dalam nota, don't worry. Saya tak beri nota ni. Saya sengaja nak suruh anda belajar menulis. What are seagrasses dengan kata lain to easy for you to write. So that's why I draw for you the photograph here. So actually in terms of morphological structure, they have system yang dikatakan vascular systems interconnecting all organs, and then they have complete structure similarly with terrestrial plants where they have root system, stem, or another word kita namakan dia horizontal stem or rhizome. Horizontal stem or rhizome, erect stem or vertical stem. So, and then they have leaf in terms of what? In terms of their vegetative parts. So, kemudiannya dalam dia, this is anatomy parts. Tadi morphological parts. Now we go kepada anatomical parts. Anatomy part, they have very most of the species banyak ni. Many air lacunae or dikatakan air channel systems, this one, and then because of they have vascular system, di sini dia ada vascular bundle-nya semua, and then dia punya epidermis, all everything similarly with the terrestrial plants. Okay, what is different? Look at here. What is different between morphological differences between seagrass, seaweed? Jangan jawab suka-suka hati habitat. Siapa yang jawab habitat memang tak sekolah. Memang dua-dua ni yang nak maklum kat you all, both seagrasses and seaweed stay in the water, marine environment, most of them. So itu bukan ciri utama. Siapa jawab tu, 0 mark. Beza dia, number 1, tengok morphological structure. Lukis tumbuhan tu is easy for you. Yang saya katakan tadi, you tengok dekat sini, they have rhizome. Iaitu, apa itu rhizome? Horizontal stem, underground parts. Stem, underground stem, so we are called rhizome or horizontal stem. And then they have stem or vertical stem. Then, dia ada leaf. Kalau kita melihat kepada seaweed, dia tidak ada tu. But, ni adalah kalau you pergi kepada fieldwork kat mana-mana, you might be miss. Dekat sini, mana satu seagrass, mana satu seaweed if you don't know. Sebab dia adalah super je sebenar-benarnya. Ini saya cantikkan dia. Kalau you tengok kat bawah ni, similar. Duduknya dalam tanah, duduk atas tanah, baring belaka-belakanya. Satu, dua-dua hijau. Bila you pegang je, dua-dua you kata ini adalah seagrass or seaweed, dua-dua tergeligus. So, manakala dia punya stolon tadi, some stolon of the seaweed, dia duduk ke atas. Okay, dia jarang-jarang sangat
dalam tanah. Dia above the substrate. This rhizome, they breathe in the substrate. And then dia ada seagrass, dia prostrate stem or extensive rhizome. So dia ada banyak. Yang ini yang dikatakan stolon, dia rare extensive. Dia jarang ada stolon yang banyak. However, they have frond yang banyak. And then the stem dia tu wajib bearing leaf. Sedangkan this seaweed, kita tak panggil dia stem because they don't have a similar characteristic, vascular plants, whatever, vascular system. So that's why we call thallus. In another word, boleh guna dalam seaweed, rakis. So keseluruhan tu kita panggil rakis, bearing thallus or lamella. Sebab tu when you read seaweed, rasa macam nak demam dia punya term tu, sekejap dia call thallus, sekejap dia call lamella. Boleh pun, tak ada masalah. And then leaf generally, seaweed saya belum jumpa lagi seaweed colour merah. All seaweed generally green kecuali except some of them they have purplish colour. Why they are purplish colour? Because of they have what we call ultraviolet punya system untuk dia tangkap cahaya. Why? Because bila terlampau panas. So that's why they produce chlorophyll sebenarnya yang colour macam tu. And then seaweed, dah banyak kali tengok ada merah, green, yellow, brown, red, ada macam-macam. And then all seagrasses produce flowers, fruits and seed. However, seaweeds only produce sporangium and spore. For your information, we cannot see all the time the flowers of or fruits of the seagrasses. So what is the parts that very important for us to know which species? So that one is very important. So this is one example of what makes a seagrass plant. So this very special. Actually, this species we are called Halophila beakeri. Okay, this Halophila beakeri, why we call they are seagrasses? They have a seed just now. Saya kata dia ada fruit seed. So when we germinate, dia produce a seedling. So this is seedling dia. Dia ada hypocotyl is a seed dia tadi tu. Then dia tumbuh ada cotyledon. Then dia produce radicle, iaitu bahagian akar dia. Kemudiannya, bila dia lagi membesar, then dia start bercambah lagi. Start mengeluarkan yang dikatakan rhizome tadi. So mula-mula tadi, this PS ni adalah pioneer shoot. Shoot yang mula-mula tumbuh. They only have a single root. Halophila, this one ada single root. Dia tidak ada 15 akar. Jangan duk cari sampai 2. Siapa yang jumpa 2 roots per knot, meaning that species actually is a new species or might be new record for that particular species. Then dia extend diri dia membentuk new shoot. Lastly dia become like this. Okay, lastly dia jadi besar macam ni. Nampak tak? Okay, ini bila kita tengok, bila kita pijak dia, ini rupa dia sebenarnya. So, one rhizome, this one we are call this, satu ni. Okay, nampak tak yang saya tunjuk? Nampak. Okay, this is we are call shoots. Per shoot, inilah dia shoots. Satu shoot. It depend on the types of species. For this Halophila beakeri, the smallest seagrass in the world, this is smallest one. We start with smallest, and then they are rosette leaf. So they have one shoot. They might be have 2 to 12 leaves or 2 to 11 leaves. It depend on the sample you found. So kita kata kalau this one is a rhizome, then they have a single roots. So they have their shoots. So kalau kita ambil satu shoot sahaja, we are called module. Okay. Kalau kita ada banyak shoot,
more than one, we are called modular arrangement ni we call ramettes. So banyak-banyak shoots ini kita namakan dia ramette. So kalau dia satu tu per shoot, how many leaf per shoot? Dia adalah jenis rosette leaf. Sebab itu per shoot dia more than 2 leaf. Okay. And then you look at here, another types of species of seagrasses. So, apa lagi benda yang kita tengok tadi is rosette leaf. Okay. Then we go kepada perkataan yang dikategorikan as a linear leaves. Okay. This is a linear leaf. Kenapa? Daun dia tidak ada cross vein. No cross vein at all because of they are linear leaf. They only have the what we call longitudinal vein. This one dia ada beberapa spesies. So number one is perhatikan. Ini saya akan beri nota yang ini, don't worry. Sebab benda-benda macam ni you need to understand. Kemudian you can apply to the real sample. But you can draw first dalam ni, record, catat. So this part bawah ni di sini, yang ini yang kita katakan rhizome. What special this compared to others? Okay. Dia punya ni dia ada leaf scar. Kalau you tengok kat sini, dia tidak ada perkataan leaf scar. Okay. So, dia ada leaf scar, beza dia kalau kita nampak rhizome. Wajib ada leaf scar, nama dia diberi Thalassia hemprichard, iaitu turtle grass, rumput dugong. Of course, semua yang linear leaf ni, dia ada leaf sheath. In Malay call seludang daun, leaf sheath. So semua ni linear. Beza dia sekejap lagi saya tunjuk. Sekarang ni tengok sepintas lalu. Rhizome yang ini adalah licin. For your information, this species linear leaf, their roots per not more than one. Okay. What's so special about this? The anhalers. The anhalers dekat sini, you look at no species in this category ada black bristle except Anhalus acroides. Okay. Then, manakala kalau kita tengok, what is different between ini dengan ini? So, ini dia punya erect stem pendek sahaja. This is erect stem. Ini yang saya tunjuk ni adalah erect stem. Ataupun vertical stem lah, tapi saya lebih gemar memanggil erect stem. Semua orang ikut saya je lah, erect stem. So, yang ini bezanya this Thalassodendron ciliatum, dia adalah mempunyai erect stem yang panjang. Kalau yang lain tu more or less 2 cm, 3 cm. However, this one tingginya boleh mencapai 0.5 meter or 0.25 meter. Itu 25 cm. And then dia barulah dia ada dia punya leaf sheath. Okay. Kemudian kita tengok pula yang ini. Beza dia, kita kena tengok tumbuhan ni tak payah jumpa bunga. Tengok leaf tip. Tengok rhizome, tengok leaf tip setiap ni. When you look at their leaf tip and also rhizome, you akan tahu what species. So jumpa serpihan daun pun easy for you to identify if you understand the concept. The important things in the learning process ni, you have to understand the concept. If you don't know the concept, you hafal mati hidup semula pun, you tidak boleh identify the species. Sebab itu most of the orang yang buat bioteknologi, dia sampai mati pun dia tak boleh identify species, tetapi dia boleh membuat identification tu bila tengok antioksidan ada apa. Tapi bila kita nak pergi kepada species, itu tak tahu. Sebab itu buat ubat. Sebab itulah doktor kata jangan makan ubat yang dibuat oleh orang-orang macam biasa. Ambil ekor kucing tu, ekor kucing ni. Sebab yang dia orang ambil tu bukan pokok ekor kucing pun. Entah ekor anjing. Nama pokok tu. So, jangan percaya. Suplemen macam tu. Kenapa? Because
people yang buat produk tu is not biologist or anatomy, dia tak engage pun, dia shot sendiri kutip tepi jalan. So another types of seagrass, bila you tengok tadi linear leaf, yang ini tengok pada leaf pula, ada yang berbentuk elliptic, ada yang berbentuk lanceolate, ada yang berbentuk ovate. Ini sakit hati lagi. Kalau kita tengok tadi, yang ini Halophila bickeri, dia adalah bentuk lanceolate. Ni Halophila bickeri, lanceolate. Okay, dia adalah rosette leaf. Manakala Halophila spinulosa yang mula-mula kita tengok tadi, dia adalah might be ovate, might be elliptic, dia adalah jenis compound leaf. Okay, rosette leaf, compound leaf. This is both Halophila decipiens and Halophila ovalis is a simple leaf. Okay, dua ni simple leaf. Tapi dia punya simple leaf tu very special. Each knot, this simple leaf, sama ada Halophila decipiens, Halophila minor, Halophila ovalis, Halophila major, Halophila apa ni, dia adalah ada 2 leaf per knot. Ada 2 leaf per knot. Kalau dia ada satu tu mean that dia jatuh lah. Okay. Apa pula ni? Tengok dari segi dia punya bentuk daun. So ini dia, belum saya pergi detail lagi bentuk adalah yang dikatakan bentuk cross vein, number of cross vein. Okay. Kalau kita nak tengok in Malaysia, easy for you to understand, easy for you to identify species ni, that Halophila decipiens in Malaysia ni, dia ada hairy, berbulu daun dia, lembutnya, pegang sikit je dah boleh jatuh. So green in color, cantik sangat color dia, green in color. So dia adalah yang jenis hairy leaf, both Halophila ovalis, dia tidak ada bulu. So ini dia kategori yang kedua. Then kalau kita melihat kepada gross morphology, gross morphology, soalan suka ni tanya-tanya pelik-pelik ni. The gross morphology dia yang kita katakan dia tadi linear, fine linear leaf. Yang tadi saya kata linear leaf, siapa nama? Yang halus-halus je. Okay, genus Halodiole. White linear leaf, boy, yang ni dia punya leaf tadi bukannya halus dah, tapi dia agak lebar. Sheath either decay completely or remain membranous. So meaning that dia punya leaf sheath tadi, yang saya kata dia ada leaf sheath tu, sama ada dia tu jatuh terus ataupun dia ada tapi berbentuk membranous. So ada 2 jenis kat situ, iaitu Pseudomonas dengan Thalassia. Then yang ini long cebullate leaf. This is very special. Saya tak tunjuk tadi kan? Ini very special. Yang lain tu linear leaf. Tapi linear leaf tu pula boleh dibahagikan dengan 2, sama ada white ke, fine ke, or dia punya sheath tadi sama ada yang boleh membentuk membranous ataupun kalau nak jatuh terus. Okay. Yang ini very special. The only species in Malaysia yang ada long cebullate leaf adalah Syringodium ictifolium. Or yang kategori yang keempat, dia punya linear leaf lagi. Yang dia punya linear leaf ni adalah leathery linear or co-strap shaped leaf. So that's why this one, bila dia juga ada sistem sheath kat sini, bawah ni dia ada sheath. Bila dia punya the remain of the sheath tu, bila sheath tu gugur, tengah-tengah dia gugur, dia tinggal bahagian tepi saja. Example dia macam ni. Ni leaf. Okay. Ni leaf sheath kita. Ni leaf sheath kita tadi, dekat atas ni bau daun. Okay. Ini leaf sheath ni. Leaf sheath, bila dia gugur, dia rosak yang tengah ni. So dia gugur, dia rosak yang tengah ni, maka tinggal bahagian tepi ni. So that tepi inilah yang colour hitam menjadi black bristle. Yang ini jangan suka-suka kalau you jumpa, you jangan tarik tak suka hati. Kalau you tarik suka hati, tangan you boleh luka because of dia punya ketajaman black bristle seumpama pisau. So this is yang dikatakan enhalus.
Semua spesies lain tak ada, only Enhalus. And then the fifth category tadi yang saya katakan ovate tadi. Ovate and shaded Olenia delicate ini adalah geng-geng Halophila. Era kategori yang terakhir tu sebab yang saya kata dia panjang tadi, iaitu Thalassodendron. Dia adalah vegetative system sympodially branch lignified. Dia kenapa dia lignified? Dia banyak-banyak sikit macam coral gitu because of dia stay together with the coral. And then leaf distinctly arranged long upright stem. Nah, so kalau kita tengok tadi pun spesies ni, kalau kita tengok dia memang panjang stem dia, barulah jumpa dia punya leaf dimulai dengan leaf shape. So kalau saya tanya soalan, okay, based on seagrass morphology, explain, saya tanya, explain what is differences between, saya pun tulis lah spesies dia, Halophila, Havalis, Halodiol, Uninervis, tulis lagi Halodiol, Pinifolia. So you kena faham this konsep baru you boleh menerangkan. Any question? Any question? Ya. Yeah. Kalau aku lihat slide belakang-belakang tu, saya just tak faham sikit lah. Macam ramet tu, contoh macam Thalassodendron tu kan dia ada sekumpulan-sekumpulan tu kan kat leaf blade tu, yang tu ke ramet? Ini kan rantaian tumbuhan ni, semua ni kita panggil dia ramet. Oh, sepanjang panjang tu lah. Sepanjang panjang ni ramet. Oh, okey. Kalau yang ini pun sepanjang panjang yang ini ni dia ada 3-4 shoot, kita panggil dia ramet. Oh, okey. Boleh. Boleh insya-Allah. Okay, ada soalan? Bagus. Prof. Yes. Saya nak tanya yang Halophila tadi, Prof cakap difference tu in term of leaf, root semua tu ke? Yang di species tu. Kalau kita tengok, okay, saya bagi contoh kepada 4 ni kan, nampak tak? Nampak. Okay, kalau kita kategorikan leaf dia, nombor 1, leaf tu, ni bentuk leaf, betul tak? Ni bentuk leaf ni shape of leaf, lactic ke ovate ke lanceolate. And then selain daripada itu, simple leaf, compound leaf, itu juga bentuk leaf kan? Leaf juga kan kategori kan? So itu dia, sebab tu saya kata lecture pertama akan bermain dalam kepala otak you sampai habis kuliah ni. Bukan habis kuliah ni, habis lecture ni. Dan bila you tua pun benda yang sama saja konsep lecture pertama yang saya mengajar berkenaan dengan leaf. Itulah dia. Kalau orang pandai yang itu, you pergilah kaki langit mana pun tengok spesies dalam dunia, you can identify. Because you understand the concept. So, beza dia ni, yang ini rosette leaf. Yang ini compound leaf. Yang ini simple leaf. Simple leaf boleh kata tak cukup lagi. Sebab itu dia pergi kepada bentuk daun ovate ke dan morfologi of the leaf tadi, ada bulu ke tak ada bulu, and then dia tengok pula dia punya cross vein. Kalau Halophila species, next step saya akan bagi tahu you all. Sebab dia kalau you tengok sama je. Yang saya pilih ni yang agak berbeza. Tapi saya bagi sampel ke awak, nanti awak pun kata, ya Allah Prof, apa hal benda yang sama je. Okay, this one kalau kita boleh tengok in detail lagi, leaf and pair cross vein number. Dah start dah tu. Kalau saya kata Halophila tadi, pergi detail lagi, selain daripada bentuk daun, kita tengok dia punya pair of cross vein number. Okay, yang ini Halophila. Nak tahu di antara satu Halophila dengan Halophila yang lain, kita kena kira cross vein. So duduklah kamu di bawah under microscope, perhatilah. Microscope is very important in my class. Kalau you ada magnification glass yang you ada tu dalam you punya dissecting set tu, you boleh nampak juga you tengok kalau spesies yang besar. Kemudian kan saya kata tadi you can see dia punya rhizome. Mula-mula tadi saya kata rhizome untuk Thalassia dengan Enhalus because of dekat dia tu ada black bristle. Leaf sheath. Ini you cari dalam buku bentuk leaf sheath
jarang-jarang orang bercerita berkenaan dengan structure dia sama ada 4 segi atau 3 segi. Most of the people mention dia punya leaf sheath tu sama ada closed sheath or open sheath. Itu saja dia cerita. Yang dikatakan macam mana yang dikatakan open sheath, ini bentuk open sheath. Bila kita tengok dia macam terbuka. Kalau close tu dia tu tutup macam ni. Close macam buka pintu, tutup pintu. Itulah dia. Ini legule. Ini close. Yang ini close. Bila dia jatuh, dia punya tu, kita akan nampak macam ni structure dia. Bila open close, dia tak nampak bersatu panjang macam ni. Dia macam dia sikit-sikit because of dia open antara satu sama lain. Okay, the next step. Number 1, number of cross vein. Number 2 is rhizome. Number 3 is leaf sheath. Number 4 is leaf tips. Ini satu lagi sakit hati. Bila tengok leaf tip, saya kena identify 50,000 leaf tip diarahkan oleh saya punya supervisor. Actually, my species is Halophila bicerai. I'm not doing Enhalus or Thalasia, but I have to study all grasses in the world. 72 species. Kenapa? To make sure I really understand you. Tak boleh nak cong. Anybody in the world cannot cong me because of I have to study all the grasses in the world. Tak apa-apa PL perangai. Itulah nak jadi pandai kononnya. Then we goes kepada flower orientation. Itu sebenarnya ada. Kalau tak ada rhizome. Kita cari detail sikit, we go to the leaf surface cell. Jumpa satu leaf, rendam dalam kolorok, tengok betul-betul apakah bentuk dia punya leaf surface cell. Adakah dia bentuk 4 persegi, or jigsaw puzzle tu, ataupun bentuk 3 segi, 6 segi, 5 segi. So, semua tu kita tengok. Example dia. When we study dugong. Ni betul-betul study ni, tak tipu ni. Bila kita jumpa dugong didapati mati di Johor. Masa tu you kecil lagi kot. In 1997, in 1998. Dugong di negeri Johor didapati mati kerana terkena pukat. Then, nak membuktikan that dugong tu sebenarnya pergi makan apa. So, we have to take the dugong stomach tadi. Ambil dugong stomach yang dia dah makan. Yang dia sudah makan rumput seagrass tadi tu, dia dah makan rumput. Then, mana ada bunga, Husna? Bunga tak ada lah bila dia makan. And then, bila dia makan tadi, you tak akan nampak dia punya rhizome. Sebab dia dah makan. So, yang ada hanyalah serpihan bunga. Macam manakah kita nak mengenali dia? So, kita mengenali dia through leaf surface cell. Kita ada ni pun student bersama bau busuk dalam lab tu saja, tahi. Sebenarnya it's not tahi pun. Orang kata dalam stomach tu kan, tahi lembu, tahi. Bukan tahi. Itu adalah rumput. Sisa-sisa yang dia makan. Yang dia tahi tu, najis tu bila dia keluarkan. Kalau masih dalam perut dia, itu adalah makanan. Kalau manusia mati busuk lagi kan. Dugong taklah busuk sangat, busuklah juga, taklah muntah, okey lah. So kita boleh tengok through dia punya leaf surface cell. So ini kalau saya kata terangkan berdasarkan vegetative organ structure or character, terangkan 7 ciri-ciri untuk mengenal pasti rumput laut. Sertakan contoh bagi setiap spesies untuk menerangkan jawapan anda. Itulah soalan dia. Dapat ada soalan? Boleh ulang tak Prof? Itulah. Terangkan apakah ciri-ciri vegetative characteristic of the seagrasses. Okay. And then berikan contoh bagi setiap ciri-ciri itu. So kalau you beri satu leaf and cross vein, you kena beritahu. You tak boleh kata Halophila aja sebab saya kata species. Kalau Halophila jenis, Halophila ovalis ada berapa cross vein? Macam mana daun dia? Simple.
tulis penot. Ada bulu ke tak ada kalau dia ambil halofila valis. So satu persatu hendaklah diterangkan. Okey, ini saya tunjuk ni sebagai ayat. Saya tunjuk dengan menggunakan gambar rajah. Nampak tak? Nampak Prof. Nampak. Apa yang you nampak? Boleh terang kat saya apa yang you nampak? Daun. Ya, ambil Daun. seorang. Ambil seorang, you tengok daun ni. Apa benda ni? Bentuk dia macam ovoid. Bentuk dia je ovoid lagi. Vein Dia macam daun simple tu. leaf. Mana kau tahu simple leaf, aku tak ambil pun. Okey, lagi? Lagi? Ke situ pula aku tanda. Ni lagi? Vein daun tu Prof. Vein Vein dia daun. banyak. Lagi? Ada banyak, ada sikit kan? Betul. Lagi? Ya. Lagi apa you nampak daripada halofila ni? Warna-warna. Apa yang kau nampak warna tu? Aku tengok gelap, hitam lah ke? Tu Lagi? hitam gelap sikit, hitam muda sikit. Okey, gelap, hitam muda, hitam tua. Okey, lagi? Lip tip yang banyak Pores dia. atas tu macam runcing sikit. Leaf tip dia ada yang runcing sikit, ada yang bulat sikit ya. Lagi? Saiz. 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 Dia akan menentukan spesies tu. Kecil besar je aku nampak. So, ini dia punya, kalau you tengok, saya masih lagi ambil dekat bawah ni, halediul. Ni yang dikatakan leaf tip. Okay. Ini adalah kita akan mengambil kira satu saiz, dua number of cross vein. Siapa baik hati kat sini, B ni, tolong kira berapa number of cross vein? Yang B ni, yang saya tanda B tu. Macam 19 Prof. 19. Okey, siapa jawab 19? Siapa lagi? Rasa kata 19. 17 Prof. 17. 17. 18 bro. 18. 22. Amboi, 22. Bagaimanakah anda mengira 22? 18 Prof. 18. 18. Macam mana you kira 18? Kira satu pair. Okey, kira satu pair. So, pair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saya ada 15 saya kira. Okey, ia ada 18. Tengok tu. So ini adalah pelbagai bentuk. Kira yang ni lagi, sekejap lagi aku campak spesies benar. So ini yang bakal anda tengok. Ini kita kena cari berapa bilangan cross vein untuk mengenali halofila. Then yang ini adalah 15 je, bukan 18 sebab ada sesetengah cabang, ada sesetengah cross vein tu dia bercabang macam ni. You nampak ada 3 sebenarnya, kita kira 2 je, dia fork, dia bercabang 2 ni. So itu maksud dia. Then leaf tip dia, kita tengok leaf tip dia ada yang tajam-tajam, ada yang macam Batman, ada yang bentuk 3 segi. Okey. Kemudian bila kita tengok thalasia tadi, dia ada shoot scar tadi, leaf scar. Ini yang jatuh-jatuh daun tu. Ini adalah yang dikatakan dia punya leaf sheath. Leaf sheath dia sama ada triangular or rectangular, decay or completely decay, and then ini adalah black bristle. Tengok dengan detail. Ni nak kena buang ni dulu sebab salah. Okey, tengok dengan detail yang ini. Ini ciri-cirinya.
Okay, and Hallus acoroides, rhizome dia adalah black Bristol. So dia ada bahagian black Bristol. Bagaimanakah rupa black Bristol? Nampak tak yang colour hitam ni? Nampak? Ha? Yang mana Prof? Yang bawah tu ke? Ni. Oh. Nampak. And then dia ada ni rhizome dia dan di sini. Ni. Dia belum yang saya colour merah dah ni. Tepi sini, ini adalah dia punya black Bristol. Tengok simple sebenar, you akan nampak. Okay. Dia punya bentuk black Bristol, kalau kita tengok pada rhizome rhizome bagi Thalassia hemperchae, B ni, dia ada leaf scar. Ni leaf scar. Ini dia punya shoot. Ni dia punya shoot kan? So dekat rhizome dia tidak licin, tidak smooth, tapi dia ada scar ni. 1, 2, 3, banyak scar. Lagi besar pokok tu lagi banyak scar dia dekat rhizome. Orang lain tak ada. So kalau yang itu, kalau kita tengok pula next species, Cymodocea rotundata. So that Cymodocea rotundata ni, this is the Cymodocea rotundata, C. Okay. Kalau kita tengok dia kata sheath dia, scars from continuous ring around the shoot. Dia duduk di atas shoot tu, dia pusing shoot tu, dia berbentuk 4 segi. Ni, rectangular. Ini Alhamdulillah. Rectangular sheath. Okay. Berbanding dengan ini, Cymodocea cerulata, dia licin juga. Dia punya rhizome ni licin, sama dengan ini, tak sama dengan ini. So licin rhizome dia, tapi dia adalah 3 segi. Nah ni triangular sheath. Nampak tak? Nampak? Nampak Prof. Okey, triangular sheath. Ini adalah Cymodocea cerulata. Itu kalau kita melihat kepada leaf sheath. Kalau kita tengok kepada leaf tip, hujung daun dia. Kalau kita ambil leaf tip of Cymodocea rotundata, dia kadang-kadang rounded, kadang-kadang imaginate. Macam ni rupa. Licin. Entire, tapi dia kadang-kadang imaginate, kadang rounded. Tetapi Cymodocea cerulata, sebab itu nama dia cerulata, dia punya hujung daun tu serulit selain daripada triangular sheath. So dia adalah serulit. Nampak tak ni structure ni? Tajam-tajam ni. Jawab nak dengar. Nampak. Bro. Tajam-tajam. Okey, kemudian habis yang itu kita melihat kepada halodiole. Okay, apa beza di antara leaf tip halodiole pinifolia dengan halodiole uninivis? Okey, halodiole pinifolia, dia punya hujung daun tu dia adalah more or less rounded and irregular serrated. Dia tajam-tajam juga macam yang ini. Macam yang ini bulat macam ni. Dia tidak, dia irregular. Suka hati dia nak ada 3, 4, 5 gerigi, suka hati dia. So ini dia adalah halodiole pinifolia. Manakala halodiole uninivis, dia ada 3 je. 3 distinct points of teeth. So dia tak ada banyak. Dia ada 2, sama ada muda ke, kecil ke, besar ke, dia ada 3 je. Sedangkan halodiole pinifolia tadi, dia ada suka-suka hati dia, irregular. Dan yang seterusnya adalah yang saya katakan sebulet leaf tadi, iaitu bila kita potong dia punya leaf tadi, kita nampak dia circular in cross vein. Dia bulat daun dia. So macam pokok toge. Ini adalah satu-satunya Syringosdium acetifolium. Kalau dia patah pun, you jumpa daun pun, you can identify this species. Okay. Ini in detail bagaimanakah rupa, sebab you bukan nak pergi tanam seagrass, you nak kena mengetahui spesies seagrass. So bila kita tengok, ini adalah halodiole
pinifolia. So yang tu yang saya katakan tadi, more or less rounded and irregular serrated. Yang ini, kalau dia masuk muda, bila you tengok under mikroskop, kejap dia 3 segi tapi dia ada gerigi-gerigi. Yang ini dia macam ni. Kalau dia matured, dia macam ni. Ini kita dah buat research pun tak cukup dengan research kita buat. Kita tanam that seagrass tu. Kalau pokok muda kita tengok semua leaf tip dia, pokok dah tua dan berbuah pun kita tengok. Inilah akhirnya kita kata dia punya matured leaf adalah berbentuk begini. Manakala yang leaf, daun muda adalah begini rupa. Then yang dikatakan Halodeul uninervis, nak senang ingat dia, leaf tip dia 3 distinct points or teeth ni, kalau kita tengok sekali pandang macam Batman. Betul tak? Betul? Betul, Prof. Adalah. So bila you ingat dia Halodeul uninervis, oh yang hujung daun dia macam Batman tu. That's why we call 3 distinct points. Ada 3 gerigi macam tu. So ini dia adalah Halodeul uninervis. So tadi saya kata you tak boleh gunakan rhizome dia untuk you identify. Why? Dia punya rhizome adalah licin. Samodose juga licin. Dia juga licin. So tak boleh digunakan untuk identify dia, tetapi kita gunakan dia, identification dia adalah menggunakan leaf tip bagi Halodeul. Okay. Yang ini yang dikatakan saintis mula merasa menyampah study benda alam ni, cari pelbagai perkara lagi. According to Dan Hartog, 1970, the father of seagrasses in the world, the father of the seagrasses adalah Dan Hartog. Dia kata a pair of leaf, Halophila ovalis and Halophila ovata, dia kata ada ovalis ada 10 to 25 pairs of cross vein. So kalau bawah 10 bukan ovalis lah. So dia kata ini antaranya 10 hingga 25. Yang mana kena tengok juga ascending at 45 to 60 degree dia punya cross vein tadi. Then bila kita tengok kepada Halophila ovata, minor, Halophila ovata tu bilangan number of cross vein dia tak banyak. 3 to 8 usually, tapi dia bolehlah sampai kadang-kadang kepada 11. So dia punya ascending tu maksud dia di antara sini dengan sini. So kalau kita tengok Halophila ovata tu lagi besar berbanding dengan Halophila ovalis. Ini dia. Namun Co 200 ni 2000 tidak berpuas hati dengan identification karakteristik yang dibuat oleh Co. So masuk tahun 2000 baru dia rasa tak puas hati, dia mengeluarkan another new things about the characteristic of the Halophila species. So dia lagi detail Co ni. Co ni orang Australia, duduk kat Australia tapi dia Korea. So dia tengok kepada space between the two cross vein. Okay. Orang kira number of cross vein. Dia tak main kira benda lah tu. Dia tengok space between two cross vein mana satu. Dia tengok antara space sini ke sini. Ukur space ni. And then this identification digunakan hingga sekarang. Pengasam tak? Kan susah nak tengok ni. So ini adalah space between two cross vein. Kita tengok. And then another thing dia tengok juga adalah space between the intramarginal vein and the blade margin. So yang ini yang dikatakan intramarginal vein. Okay, saya lukis daun yang lagi mudah anda nampak. Ni. Nampak tak daun? Nampak. Nampak. Ini yang dikatakan intramarginal vein, yang ni tak clear gambar dia. Saya lukis besar sikit. Okey. Ini adalah yang dalam ni, bahagian dalam ni yang kita panggilkan intramarginal vein. So
Blade margin di sini lah. Di sini. Sekarang ni nak mengenal pasti tumbuhan yang dinamakan Halophila tadi ni, Halophila ovalis, Halophila minor, Halophila ovata, Halophila major, dia suruh kita ukur ni space between dua ni. Dia suruh kita ukur ni. Iaitu S B I M V to B M. Sakit hati tak? Memang saya kena buat pun benda ni sepanjang-panjang hidup. So, ini dia yang kita guna pakai. And then in terms of cross vein, tetap lagi kita guna. That's why kalau kita tengok Halophila minor dengan Halophila ovata, dia sama-sama je lebih kurang 7 hingga 12 or within pairs cross vein. Sama lah juga dengan tu antara 4 hingga 12, 4 hingga 8 pair of cross vein. Namun the space between cross vein for Halophila ovata larger when compared to the Halophila minor. So kena ukur space between cross vein ni. Ukur satu persatu yang ini berapakah, and then ukur yang ini di antara ini dengan ini berapakah saiznya. Kalau kita nampak dekat sini, saiz Halophila ovata semuanya adalah lebih besar. Ini mengikut Code 2000 nak mengenali spesies. Sekarang ni the latest info, kita gunakan both morphological characteristic, number of cross vein and also genetic. So zaman sudah berubah. Kalau dulu memang betul-betul kita melihat kepada ni. Any question? Prof, Ya. macam mana Prof ukur jarak antara intramarginal vein dengan blade margin tu? Okay, macam mana under mikroskop kita ukur bahagian mana di antara tengah-tengah daun ni kan? Ni daun kan? Ini kita kata tengah dia. So, saya akan ukur bahagian sini 1, 2. 1, 2. Under mikroskop, memang menggunakan mikroskop, menggunakan berapakah kita punya magnification tu, berapa kena record, so kita tengok ni semua, then kita kira lah mean dia berapa, range dia berapa. Boleh? Okay. Ada lagi soalan? Kalau kita nak identify tu memang kena bawa masuk lab lah. Oh, kalau you sudah smart, saya tidak perlu masuk lab. Saya berada di dalam lautan, tengah menyelam pun boleh tahu. Itu adalah hydacipien, itu adalah ovalis, itu adalah minor, itu adalah major. Because of dia sudah terbiasa melihat berapakah bilangan cross vein. Number one, saya kira terus cross vein di situ yang boleh menentukan, and then size. Size juga boleh menentukan. Dan bulu tak berbulu tadi. Okay. Dan nak tengok detail tu lah. Sebab you kadang-kadang benda tu dah di makan oleh ikan, tinggal serpihan je tepi laut, ataupun dalam laut. Ni kalau you tengok memang sakit hati. Saya tengok saya punya RA berhenti kerja, pergi kahwin. Sebab apa? Bila kita beri tugas kat dia melihat bentuk daun dan kira cross vein. Kalau you tengok lain tempat, lain rupa bentuk dia. Dah lah colour pelbagai-bagai, ada pula dot-dot purplish lah apalah. Yang ini kalau kita tengok Teluk Kemang Negeri Sembilan. Yang ini sekarang nak cari kat Teluk Kemang Negeri Sembilan tu depan Komas tu, Port Dickson, cukup sukar. Sebab berlakunya threats, apa yang dikatakan ancaman kepada dia, rosak habis pokok tu ya. Jadi habis dah tak ada. Kalau merambung dia lagi besar. Kalau kat mercang hidup dalam selut, suka-suka hati dia. Instead of bulat tadi, broadly, ovate, dia jadi lonjong. Tapi cross vein number dia sama. Cross vein number dia lebih kurang sama je antara 12 hingga 25. So that's why kita katakan dia Halophila. Ini kalau dekat Pulau Redang. Redang Island macam ni rupa dia. Allah, bulat cantik. Pulau perhentian macam ni. Yang sakit hati lagi dekat Pulau Jambungan. Dekat Sabah dah lah banyak buaya, berselut, selam pun boleh pegang mulut buaya. Selam pejam mata, buka mata tak nampak, pejam je lah mata, raba di dalam air menggunakan tali.
So selam untuk segala kadar untuk mengambil pokok. Dia ni pula runcing pula tepi ni. Tapi bila kita kira cross vein sama. So Teluk Karambunai macam ni, Manukan macam ni, Pulau Selingan, tempat ada penyu, dah lah bentuk macam spoon. Jarang-jarang pula dia transparent. So ini jadi menjadikan very difficult to what? To identify the species. That's why we start to study genetic and also leaf surface cell. Ini saya katakan leaf surface cell. Ambil daun Enhalus, bila kita tengok tu, buat dia punya buang dengan klorok semua ni, rendam, you akan nampak bentuk dia 4 persegi macam ni. Sel dia. Leaf cell. Kalau Thalassia hempercai, dia berbentuk sekejap 3 segi, sekejap 4 segi, dia tidak menentu. Manakala Halophila bichri, cantik saja, ada hexagon 5 sagon. Ini adalah Halophila bichri. Halophila decipiens, kenapa kita nampak structure ini? Because dia ada bulu. Inilah hairs dia. Okay, ini leaf surface cell dia. Psammodosis cerulata, yang daun tadi, okey, dia mesti hexagon. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua 6. Kecil besar. Spinulosa, main jigsaw dah. Suka hati 1, 2, 3, 4. Ovalis lebih kurang, tetapi ni lagi sikit, ini lagi banyak. Minor, berkedut-kedut dia. So, ini adalah Uninervis yang mana dia adalah lagi panjang dan lonjong punya style dia, leaf surface cell dia. So dia punya rectangular, manakala Halidiol pinifolia dia adalah juga rectangular tetapi dia lebih lebar. Okay, Syringodium acetipulum, kalau kita tengok daun dia bulat, bila kita tengok leaf surface cell dia sebenarnya tidaklah bulat, ada 4 persegi, ada 6 segi, ada lonjong. Manakala Psammodosis rotundata, daun dia tadi rotundata, kenapa rotund? Sebab dia bulat-bulat sikit. So sebab itu kalau kita tengok dia punya ini more or less nak ke arah 4 persegi ataupun bulat-bulat gemuk. Ini rupa leaf surface cell yang kita kutip di atas merambung tu, kawasan yang ada seagrass, then kita buat pula kepada rumput yang telah dimakan oleh dugong. So kita matchkan rumput-rumput tu yang surface tu dengan spesies-spesies yang telah kita kaji. That's why kita tahu dugong tak makan ini. Dugong tak makan Enhalus. Dugong tak makan Thalassia. Dugong paling suka makan yang ini Halophila. Semua Halophila ni dengan Halophila ini dia suka makan dan dia makan sikit-sikit adalah Halidiol Uninervis. When we culture, when we transplanting pun memang itu dia cari. Dia ada duduk dekat dengan Enhalus, Halophila, dia tak makan Enhalus, tapi sebaliknya dia turun bawah Enhalus tu, dia makan bawah-bawah daun. So betul dalam kajian tu menyatakan memang dia tidak makan because of we study the stomach. Dugong stomach. Nak jadi pandai orang saintis, taik lembu ke taik dugong pun kita study. Taik gajah pun study juga. So, any question? Soalan nak? Belum, Prof. Okey. Tengok pula seed code. Yang ini seed code ni susah nak tengok. So, tidaklah menjadi keutamaan dalam nak mengenali ni kalau secara morfologinya. Namun kalau sebagai saintis memang kita kena tengok satu-satulah, because of kalau Enhalus punya seed dia berbentuk macam ni. Ini mahal lah, 200 hingga 500 satu seed untuk kita tengok under scanning electron microscopy. Expert person ni boleh pergi buat ni. Then kalau Halophila bichri dia ada netting macam ni, dia ada dot-dot. So ini rupa Halophila bichri. Kalau yang dikatakan Halophila decipiens, dia bulat-bulat juga. So dia berbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam ni. So dia bulat, yang ni lonjong. Manakala kalau yang dikatakan Halophila ovalis, dia ada benda ni. Dia ada structure yang ini. Orang lain tak ada, dia je ada. Kalau ada Halophila ovalis, dia ada structure ni lah. Ni Halophila ovalis, dan dia ada netting juga, tapi netting dia tidaklah berbentuk hexagon seperti yang ini, tak clear. Yang ini adalah yang dikatakan Halophila species. Okay. And
Halophila from Fiji. So ini bentuk dia. Kita ambil ni, then K ni adalah Halophila stipulaceae. Ni bentuk stipulaceae, orang lain semua ada net macam ni, dia tidak, dia kasar seed dia. Sebab tu bila kita tengok in detail tu, kita tengok macam tulang belakang kita. Ini adalah structure of the seed coat. Dah lama dulu study. Other than that, kalau kita tengok seaweed juga boleh tengok melihat kepada life form. Seagrass juga kita boleh melihat kepada life form dia. Kita tak panggil life form, growth form. So, life cycle. Kalau kita tengok dekat sini, this is Halophila bickeri. Sebab itu tumbuhan atas darat ada yang dikatakan tumbuhan perennial and annual. Durian is annual. So, berbezanya, kalau yang dikatakan tumbuhan di dalam laut, yang dikatakan annual itu, dia hidup, berbunga, berbuah, lepaskan dia punya seed dan mati. Dormant seed, period dia adalah 1 to 2 month, then after that, dia tumbuh balik. So, kalau yang satu lagi adalah, dia adalah perennial, dia tidak mati-mati. Always ada saja macam rumput itu, selagi you ada ragut, selagi ada rhizome, selagi itu dia akan menyambung kehidupannya. Stand dia punya tu. So, one species is a Halophila bickeri. Dia ada 2 types of life form, iaitu yang kita katakan life cycle dia. Satu is annual, satu is perennial. So, sebab itu during my study dulu, pada tahun Universiti Terengganu reports ketidakwujudan. Dia pergi tahun lepas pada bulan September, dia pergi lagi bulan November, tahun seterusnya dia kata seagrasses dekat Pangkalan Nangka telah pupus. Kenapa pupus? Sebab dia tidak nampak seagrass. So dia kata semua mati. Tapi saya tidak menjawab sebab itu adalah PhD saya biarkan saja. Bila tiba masa saya keluarkan paper tahun 2002, iaitu menyatakan seagrasses of Halophila bickeri itu bukannya mati pupus, sebaliknya dia adalah annual plants. So that's why dia hidup, tumbuh sekian-sekian, kemudiannya start November, dia absent of plant selama 3 bulan. So the minimum period dia yang ini sampai 3 bulan. Kemudian barulah dia start bercambah balik. Start recolonization of the meadows in February, 1 bulan. Kemudiannya dia progressive development. So that's why bila dia progressive development tadi tu, dia boleh dah ada seedling, then juvenile plant kita start jumpa dia pada Mei. And then dia continue propagate, produce flowers, seeds and so on. Kemudiannya pada bulan Mei hingga ke bulan September, produce flower, dia hilang balik. Oktober hingga November. So dia muncul kembali pada bulan Disember. Sebab tu kita kata dia punya life form tu within 2 to 3 months punya dormant period, because of this one dia ada 3 bulan, yang ini dia ada 2 bulan. Ni nak cerita dengan you all, when you study you cannot, don't ever study sesuatu perkara itu hanyalah satu kali saja. Sama juga bela ikan. Nak warning sikit bila nak buat final year, nak buat final year thesis or disertasi. Bila ni nak buat dissertation tu, jangan memandai hanya buat satu kali saja. Yang itu tidak betul. Orang yang pertama akan kata salah kajian ni saya dalam presentation tu. Saya akan mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Bisik-bisik, salah ni, mana boleh buat satu kali. Dia mesti paling kurang pun 2 cycle untuk melihat sesuatu perkara. Okay. Any question? InsyaAllah okey Prof. Saya tanya soalan. Okey, kalau saya menerangkan Halophila decipiens, Halophila ovalis, Halophila bickeri, adakah Halophila decipiens or Halophila yang lain ada 2 jenis life cycle?
Ha? Hello? Ulang soalan. Adakah spesies Halophila yang lain juga mempunyai dua jenis life cycle tu? Iya, Prof. Macam ni lah. Ahmad Muaz kata macam tu. Yang lain? Saya pun mengikut. Sama. Setuju. Setuju. Jawapan dia salah. Ikut suka-suka hati ikut orang. Satu spesies ada dua kaedah cara hidup tu hanyalah Halophila dikerai je. Halophila lain tu tak ada pun. Dia adalah tak boleh pun nak katakan dia tu continuous ke annual ke padahal sebab tidak ada bukti pun yang kita boleh nampak benda tu. Tak ada pun orang buat study benda-benda macam tu. Okey. Ada soalan lagi? Lepas tu saya nak masuk kepada gender. Kan di dalam laut ni seagrass ni dia very special. Dia juga ada yang dikatakan lesbian. Dia juga ada yang dikatakan gay. Sama macam tu haiwan apa manusia dia dalam di atas dunia ni. So kalau kita tengok beza dia ini ni keluar bukan keluar bila tanya ramai orang tak boleh nak menjawab sebab dia tak faham konsep. So ini tumbuhan atas darat pun saya nak tanya soalan. Okey. Bunga raya. Macam ni ke? Struktur dia? Ya. Macam. Adakah seagrass macam ni? Tengok Tak. gambar ni. Sama tak? Tak. Tak, okey. Tak. Dia macam mana? Dia macam mana? Terangkan sikit. Saya demam betul ni. Tiada petal. Dia tiada petal. Okey. Dia tiada petal, dia ada apa? Sepal. Ha? Dia macam dia ada sepal saja. Oh, dia ada sepal saja. Jawapan dia salah lagi. Dia tak ada filament. Dia tak ada filament. Hmm. Ni, okey, dia tak ada filament. Dia ada apa? Filament tu adalah struktur bunga jantan kan? Ha. Dia ada apa? Saya tengok balik, saya cek balik. No. Tengok dia bergambar saja. Enter je. Tengok ni kat sini dia nampak ni. Nampak ni daripada ayat ni. Kalau dikatakan female dia kalau tumbuhan di atas darat, terrestrial plant, dia ada pistil. Okey, pistil tu benda apa? Tu, dia ada ovari, dia ada styles, and then dia ada stigma. Betul tak yang ini? Betul. Kalau yang dikatakan yang seagrass, female dia very simple. Dia ada ovari kat bawah tu. Kemudian dia sambung dengan yang bahagian sini dia panggil hypanthium. Kalau kat sini dia panggil style kan, because atas kali tu dia ada stigma. Dia tak ada stigma tapi dia ada style je. Dia ada 3 structure kalau female, dia ada hypanthium, dia ada ovari, hypanthium dan style. Number of styles tu depend on species. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. So, ada yang 6. Ini dia punya female structure. Kalau kita tengok male organ ni pula, kalau tumbuhan di atas darat tadi, dia ada stamen. Apa itu stamen? Structure bunga
jantan, yang mana dalam stamen itu terdiri daripada filaments yang memegang pollen and anther. Okey, memegang anther. Manakala in this seagrass, dia ada male flower, dia tidak ada stamen tapi dia hanya ada pedicel. So, pedicel dia ni ada juga yang tak ada pedicel, kita panggil dia peduncle. Boleh. Then, kemudiannya dia ada tipel, iaitu tipel yang ini. Yang ni tipel. Yang nampak ni, yang buka tu adalah tipel yang dikatakan sebagai petal. Bila petal dengan sepal tidak boleh dibezakan, maka the terms we use adalah tipel. And then dekat tipel dia tu, in between tu dia macam alternate. So dia ada anther. So dia ada anther dekat sini. Di dalam anther itu adanya pollen. So dia ada anther, ni yang tak adanya tipel. Manakala kalau accessory parts yang dikatakan dalam terrestrial yang menjadikan colour tu warna apa benda ni, sepal tu atau calyx tu, ini adalah terrestrial plant, sepal dengan pattern berbunga-bunga tadi tu. Yang ini dia tak ada accessory parts dia, yang pelik-pelik tu dia hanya digantikan dengan spades. Apakah dia spade? Spade itu adalah bahagian yang melindungi bunga semasa dia kecil. Itu adalah spades. So itu beza di antara bunga di atas darat dengan bunga seagrasses. So dia punya ni ada some plants yang dikatakan dia adalah jenis, kalau kita tengok kat sini gambar yang atas A and B ini adalah Halophila bicrae. This one adalah Halophila bicrae. This Halophila bicrae dia adalah monoecious, namun kadang-kadang dalam satu pokok tu hebatnya dia ada male dengan male. Ini male dengan male panggil apa, gay So yang ini male dengan female. Manakala bagi Halophila Decipiens pula, C dengan D yang kami jumpa dia ada sama-sama female dengan female. So dia ni jenis lesbian. Stres je jadi lesbian. So supaya dia cepat membiak, sebab tu dia cepat membiak. Relax aku ada satu je bunga jantan, kau mari dekat aku kat sini, maka aku boleh membentuk 2 bunga betina di satu shoot. Maka cepatlah dia menghasilkan seed. Tapi dia juga monoecious. Cuma bezanya this monoecious, 1 shoot 2 shoot. Manakala Halophila decipiens dia pada 1 shoot ni, tengok ada 2 daun, pada 1 shoot dia akan ada bunga jantan dan bunga betina. Manakala kalau Halophila bicrae pada 1 ramit akan ada bunga jantan dengan bunga betina. Kalau yang dikatakan dioecious, semua ni rantaian ada 15 rantaian pun kalau jumpa jantan belaka. Jumpa lagi ramai yang kedua, jumpa betina belaka. Dia tidak campur antara betina dengan jantan. So itulah dia yang dikatakan dioecious. Yang ini Rupiah maruclima. Masa kami ada sampel, kami tak jumpa, tapi when we culture that species yang dikatakan invasive species dekat Vietnam, maka kami meminta izin membawa balik ke Malaysia 1 rantaian. Tu ramai kami bawa balik dan culture di dalam aquarium, maka kita nampak dia punya fruits dia adalah berbentuk yang dikatakan inflorescent. Inflorescent dia umbel. Bunga dia kita boleh nampak bila kita tanam. Tapi di Malaysia jumpanya di Perak. Tahun dulu dia very special. Kita tak jumpa dia di laut, tapi kita jumpa dia di sawah padi yang ada air pasang surut. Tepi laut. Tumbuh rupiah dulu-dulu. Sekarang saya cari tak jumpa. Alhamdulillah. Sekarang saya cari tak jumpa. So ini adalah sebagai you kena tahulah ada 10 spesies 10 pula dah. 16 species of seagrasses in Malaysia. Di manakah dia ada? West Coast, East Coast and South. So dia ada 12, 13.
So in Malaysia, Peninsular Malaysia, we have 14 species. Similarly in Sabah also and Sarawak kita ada 14 species. But kalau dekat Sarawak kita ada South West Coast, South North Coast, South Sabah South East, and then this is Sarawak yang ada 8 species. In detailnya kat mana dia ada seagrass itu, kalau kita tengok area dia, ni bukan 6, ni 1. Ni bukan 6 ni 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 18. So di manakah dia terdapatnya? Iaitu yang dikatakan seagrasses. So ini dia kawasan-kawasan yang terdapat seagrasses. Perhatikan di sini bila kita tulis Enhalus Ocorioides, Italy. Okey, yang ini kenapa kita kurung? Ni adalah orang yang pertama sekali menjumpai buat description about Enhalus. Then datang Royal. Pada sekian tahun kemudiannya, Royal mengubah suai identifications of the Enhalus Ocorioides. That's why kredit itu diberi kepada dua-dua author, Enhalus Ocorioides, LF and also Roy. So meaning that person to person. Similarly with Thalassia and Pritchard. For Halophila decipiens and Halophila bigrae, sampai ke hari ini belum ada lagi orang boleh menukar karakteristik dia, termasuk saya, sebab dia adalah sama, cuma saya membuat sesuatu yang baru, new tadi. Dia ada annual plants and perennial plants saja. So sebab tu dia tidak ada kurung di belakang dia tu, di kiri sebelum dia. Yang ini Mike Fairfortes, my friends, berstudy on major, dia dapat sesuatu yang baru. Okay, mula-mula Zul buat minor dan Hatop bangkang. That's why kita kredit dua-dua. Dan begitulah pada seterusnya. Ada soalan? Ada soalan tak? Saya dah demam ni. Ada soalan? Prof nak ni yang black crystal tu kan, semua seagrass ada ataupun some certain, dan apa function black crystal tu? Okay, hanya yang ada black crystal adalah Enhalus Ocorioides. Lain spesies tak ada. Dia function dia, dia hanyalah tidak menjadi function kepada apa-apa pun, sebagai aksesori saja, sebab bila daun dia tadi, okay, mana? Nak pergi sini. Kita lukis kat sini. Kita lukis kat sini. Demamnya aku. Ini dia punya leafies dia kan. Okay, ni daun dia. Dia leafies dia tadi sini rhizome. Prof tak nampak. Tak nampak. Dia lupa aku tak share. Malawak tu. Tak share. Demamnya pasal share tidak? Cuba baik jawab. Nampak tak? Nampak. Okey. Sekarang ni kawasan dia punya rhizome. Ni rhizome dia. Rhizome dia sebenarnya putih dan dia akan kelabu-kelabu. Ni akar dia. Paling besar akar dia memang macam tu. So, kemudian di sini dia punya leaf sheath. Okay. Leaf sheath tadi yang membalut bahagian muda daun. So, leaf sheath tu berbentuk macam gini. Kalau kita tengok dia berjerabu macam ni. Kalau dalam Enhalus, bila leaf sheath ni gugur, yang tengah ni rosak bila dia gugur tu. Tetapi dia akan jadi macam gini. Leaf sheath baru akan ada, leaf sheath lama dah gugur, maka yang ada yang gugur tadi ni, yang ini dia akan jatuh ke bawah. Dia akan jadi macam ni. Belah ni belah banyak tu. So ini yang dia jadi color black tu. Ini black blister. Okay. Kalau you nak tahu story dia,
Kalau orang kata story berkenaan dengan dugong, you all pernah dengar cerita dugong tak? Bukannya you tengok TV duyung tu. Dah dengar cerita dugong? Hello? Pernah. Tak pernah. Cuba yang pernah tu cerita dengan saya. Macam mana rupa dugong? Macam mana cerita dugong yang you dengar? Bodoh. Anjing laut. Bukan, anjing laut is anjing laut. Kenapa panggil dia Lembu anjing macam laut? anjing laut. Lembu laut. Tidak. Cerita sebenar dulu-dulu. Kalau you dengar dugong, you dengar apa? Macam mana rupa cerita dia masa dia kecil-kecil, masa you kecil-kecil? Bodoh. Ui. Bodoh. Ismail. Jahat. Jangan marah. Lagi? Putri jadi dugong. You nampak putri berambut panjang kan dugong kan? Kena sumpah. Sebenarnya dugong ni sebenarnya kalau you nak tahu, okey, dia adalah haiwan. Akar pula dah. Ekor dia, kalau ekor ikan bentuk fork macam ni kan? Betul? Bentuk bercabang macam ni. So kalau dugong tadi, bentuk dia macam tu, dia jalan macam tu. Macam ikan duyung tadi tu. Tetapi dia ada jantan, dia ada betina. Mamalia. Jadi bila dia makan rumput laut di dalam lautan tu, ada orang nelayan, dulu-dulu ada orang nelayan melihat dugong tu sedang makan halophila di bawah Enhalus. Sebab Enhalus tu besar kan, 1.5 meter, halophila tu kecil. Dia 25 cm, 30 cm sahaja ketinggian halophila haladiul tadi. Jadi dia bukan browser, dia grazer, dia graze macam rumput tadi, then kebetulan yang orang tu tengok adalah dugong betina. Bila dia duduk bawah Enhalus tu, kan Black Bristol tadi, nampak tak Black Bristol tadi yang kita tadi gelap tadi kan? That Black Bristol tu banyak dekat Enhalus tu, maka menutupi muka dugong. Macam rambut wanita panjang macam tu. Then dia nampak cantik lah ikan dugong tadi. Duduk main macam tu sambil-sambil meragut dan nampak tetek. Nampak susu dugong tu. Sebab dugong tu dia baru bersalin. So bila dia tengok, wow cantiknya seorang perempuan berambut panjang berbogel di dalam air. Sebenarnya kisah dia, ada buku tu, you bacalah buku dugong, you cari maklumat. So berdugong itulah sebenarnya history of the dugong. Maka keluarlah dongeng Melayu, maka mengambil duyung. Dia katakan duyung itu wanita, digambarkan wanita berambut panjang. Ada cerita Korea duyung, ada Cina, ada Melayu, ada. Saya tengok semua tu. So siri tu jadinya dia nampak rambut panjang ikal-ikal is Black Bristol. Dan dia nampak dugong tu cantik. Itulah sebenarnya kisah dugong. Tapi bila hakikat sebenarnya, bila dia buka keluar mulut dia macam mulut babi. Bukan macam mulut lembu. Mulut lembu comel macam tak. Dia macam tu sebab apa? Sebab apa dia boleh menapis bila dia ragut rumput tu, dia terror. Dia can separate which one is seaweed, which one is seagrass. Dia only akan makan the seagrass part. Menggunakan bibir dengan mulut dia tu, dia boleh asingkan which one is seaweed, which one is seagrass. Sebab dia tahu when they eat seaweed, dia akan jadi kembung perut. Sebab itu dugong yang dijumpai di Johor, kemudiannya dibawa ke dalam akuarium, diberi makan seaweed. Seminggu kemudian seaweed itu didapati mati. Bila dia orang call saya, kenapa bagi makan seaweed? Dia kena bagi susu. Dia menyusu mak dia satu, dan dia hendaklah diberi makan seagrass. Sebab tu orang yang bela dugong di akuarium, dalam akuarium, Dan Ana nama dugong tersebut kalau dekat Indonesia, dekat LIPI, dia makan 3 hingga 4 guni seagrass a day. So you kena pergi tebas rumput seagrass tu, buat masukkan dalam dia punya aquarium, baru dia akan survive. Banyak guni dia makan sehari. That's why dia tak makan pellet pun.
You buat pellet daripada seagrass, tak lalu dia nak makan rumput sebenar. Itu pun dia seksa hidup because of bila kita letak daripada atas that makanan tadi, dia terpaksa browse. Kadang-kadang dia tunggu that seagrass tu jatuh ke bawah, barulah dia boleh graze. Itu dia punya, kalau you tengok, rusa tak boleh makan kat bawah. Lembu tak boleh makan kat atas. Rusa kena makan kat atas macam tu. Browser, dia bukan grazer. Nanti dia punya stomach tu problematic kalau dia makan secara grazer. Begitu juga dengan dugong. Kalau dia browse macam tu, nanti penghadaman dia tidak sempurna. Konsep biologi. I'm not veterinary, tapi I study haiwan sebab dia related with the seagrass. Any question? Itu adalah asas berkenaan dengan seagrass. Ada soalan? Tak ada, bro. Ha? Prof, apa beza monogenes tu? Tulis apa beza apa Mas? Aduh, lah. Prof, kan tadi kan apa monoecious kan ada 2 jenis tadi. Ada empat tadi. Apa beza dua-dua tu? Apa ando dengan gyno? Ano dengan gyno? Apa beza? Oh, apa beza? Ni monoecious ni andromonocysis dengan gynomonoecious. Itulah dia. Okey. Kalau you tengok structure, nak kena share ke? Nak kena share balik slide. Nampak? Nampak, Prof. Okey. Andrew dengan Gyno. Gyno. Kalau you tengok Andrew tu, Halophila bickeri. Dia monoecious. Tadi kan saya terangkan tadi, tak perasan ya? Okey, laju sangat. Good. Dia pada satu ramet, ni, shoot 1, shoot 2. Betul? Ni ramet ni. Betul. Ni kita ramet ni. 1, 2. Di sini bunga jantan. Di sini bunga betina. So itu adalah andromonoecious. Boleh? Manakala gynomonoecious ni Halophila decipiens pula, ini shoot. Ini another shoot. Dalam satu shoot tu dia ada bunga jantan dan bunga betina. Ada. Okey. Ni. Nampak tak? Nampak. Boleh faham? Boleh. Thank you, Prof. Okey. Lagi soalan? Luar kotak pun boleh. Tak semestinya soalan ini. Gatal ni dong. Inilah gara-gara makan sahur dengan ikan bilis goreng. Tak bagus makan ikan bilis ni. Allergic punya aku. Any question? Nak tanya, kan tadi yang hydrophila tu ada yang sama spesies tapi daun dia beza-beza bentuk kan? Ya. Kiranya dia lain subspesies ke? Atau sama juga? Ke tak ada subspesies? Tak ada. Dia adalah lain-lain spesies. Lain spesies. Memang lain-lain spesies. Okay. Kalau kita tengok beza dia, Halophila ovalis sama bentuk dengan Halophila apa nama? Halophila apa? Halophila major. Okay, saya bagi tunjuk sedikit yang saya dah buat separuh ni, bukan dah buat separuh, dah siap pun lecture note-nya, cuma saja belum tunjuk. You tengok spesies dia sejak dia buka file ni besar.
Ini bukan spesies. Allahu Akbar. Seagrass habitat. Bukan. Sekejap Sekejap saya tunjuk detailnya. Ada, tak ada. Salah apa? Salah hadis. Ini betul. Nampak? Nampak tak? Nampak. Okey, sekarang ni saya tunjuk dekat anda yang ini. Okey. Satu persatu. Okey, antara Halophila bickeri dengan Halophila decipiens. Ini kacang. Kita boleh identify dia. Sebab apa? Kalau kita tengok species of Halophila bickeri, dia punya ni lanceolate, daun dia panjang-panjang macam ni. Okey. Nak jumpa bunga dia memang nak pengsan jugalah. Anak murid saya yang duduk dekat dengan saya dah lama pun, Prof, kami tak pernah tengok bunga dia. Tak payahlah tengok, belum jumpa lagi. So ini rupa kalau kita tengok daun. Kalau kita tengok Halophila decipiens tadi saya kata colour dia hijau kan. So dia ni, ini adalah Halophila decipiens. Colour pun kita dah boleh nampak. Dia hijau dia lain macam sikit. Hijau-hijau tua muda, hijau-hijau muda, dan dia ada bulu. Pegang dia daun dia tu macam baldu. So, itu Halophila decipiens. Kalau kita tengok lagi kepada Halophila, ada Halophila ovalis, Halophila minor, Halophila major. Kalau you tengok, tiga-tiga ni serupa, betul tak? Betul tak? Betul. Beza dia antara ketiga-tiga tu, kenapa nama dia major? Bila kita tengok dia paling besar sekali saiz. Number of cross vein sama, tapi in terms of size dia berbeza. Manakala Halophila ovalis dia kecil sedikit pada Halophila major, memang kecil-kecil lagi dah berbunga. Kecil-kecil lagi dah berbuah. Manakala Halophila minor ni pula, antara ketiga-tiga ni, sebab tu dia duduk di tengah. Dia duduk di tengah tadi sebab apa? Dia adalah yang paling kecil. Paling kecil saiz dia sama besar dengan kuku kelingking. Saya punya jari kelingking ni kadang-kadang besarlah sikit daripada jari kelingking saya, dia menuju ke arah jari telunjuk saya punya kuku. Itu adalah Halophila ovalis. Kalau Halophila major tadi, dia boleh sebesar dengan ibu jari saya. Alhamdulillah. Ovalis in between. Ini ambil gambar under mikroskop, memanglah cantik. Cuci-cuci punya. Okey. Itu antara Halophila. Ini spesies yang saya bagi tunjuk ke anda lagi adalah, kita sambung kemudian. Sampai situ je, kita kena sambung lain kali lah sebab dah habis.